Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sedang pendengar yang dalam sekian, siaran tadi terputus kerana ada gangguan. Kita teruskanlah. Jadi yang terakhir saya telah jelaskan bahawa berlakunya fana itu memang wajar, tidaklah mustahil dan memang boleh berlaku. Sebab telah pun berlaku pada Nabi Musa, telah pun berlaku pada sebahagian sahabat, iaitu golongan ulul albab. Itu apabila kita berzikir seperti yang diajar dalam tarekat Naqsabandiyah, terus menerus dalam keadaan uzlah dan khalwat, sehingga zikir kita itu memenuhi ruang jasmani dan rohani, terpahat, tertulis. Seluruh ruang rohani dan jasmani orang yang berzikir tersebut, maka akhirnya orang tersebut akan merasa seluruh kejadian pun menyebut Allah, Allah, Allah. Jadi orang tersebut tenggelam dalam kalimah Allah. Inilah yang disebut, karena inilah maka tarekat Naqsabandiyah itu disebutkan dengan istilah tarekat Naqsabandiyah, Tariqah An-Naqsabandiyah. Karena dalam tarekat Naqsabandiyah itu zikir Allah, Allah terpahat, terukir, tertulis dalam seluruh ruang jasmani dan rohani orang tersebut dan dirasakan tertulis juga pada seluruh kejadian di alam semesta. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang terkenal, yang kita masih ingat dengan sekar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah. Apa saja makhluk di langit dan di bumi tidak akan memudaratkan seseorang yang berserta dengan nama Allah, dengan namanya. Jadi bila seorang itu tenggelam dalam nama Allah, Rasulullah tegaskan apa saja makhluk tidak akan dapat memudaratkannya. Makhluk di langit maupun di bumi. Selamat. Jadi ketika itulah orang difanakan. Sebab itu fana itu disebut fana fillah. Ketika difanakan itu, ada 3 perkara yang berlaku yang telah dilakukan oleh Allah. Seluruh keadaan hati telah dibaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahwal qalbiyah, dalam bahasa kita, hal keadaan hati kita sudah menjadi baik. Hati kita tidak mati tapi sudah dihidupkan. Hati kita tidak keras tapi sudah dilembutkan. Hati kita tidak buta lagi, hati kita tidak berpenyakit lagi. Keadaan hati menjadi sebaik-baik keadaan hati. Yang kedua, sifat-sifat hati juga. Sifat-sifat hati yang buruk, yang madmumah ditukarkan oleh Allah dengan sifat-sifat hati yang mahmudah. Dan yang ketiganya, hati orang tersebut tentulah ingat Allah semata-mata. Tidak ingat yang lain. Jadi apabila ada 3 perkara ini dalam diri orang yang berzikir tersebut, maka orang tersebut dikatakan fana. Karena itulah Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi menegaskan seseorang itu wajar mengalami fana, boleh dikurniakan oleh Allah fana apabila memenuhi 3 syarat. Pertama, ahwal qalbiyah telah diubah oleh Allah dengan ahwal qalbiyah yang terpuji. Maqamat qalbiyah, sifat-sifat hati ditukarkan oleh Allah juga dengan sifat-sifat mahmudah, dan hati orang tersebut hanya ingat Allah semata-mata. Jika ada 3 syarat ini, maka orang tersebut Allah diletakkan oleh Allah dalam keadaan fana.
Keadaan fana inilah keadaan seseorang yang disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya, dalam hadis tentang ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah melihatnya. Ketika difanakan itulah orang tersebut merasakan dengan jelas kewujudan Allah. Kerana rasa yang jelas, kesan yang jelas wujudnya Allah pada hati, pada rohani dan jasmani, maka kerana itu disebut oleh Rasulullah seolah-olah melihat. Sebenarnya merasa, bukan melihat. Kerana zat Allah Subhanahu Wa Taala sudah disepakati, sudah diijma'kan oleh para ulama di Sunnah wal Jamaah, tidak dapat dilihat oleh mata kepala dan juga tidak dapat dilihat oleh mata hati. Tapi wujudnya zat Allah, sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kesempurnaannya, perbuatan Allah dapat dirasa. Inilah antara lain yang disebut oleh Allah dalam ayat 23 surah Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Taqsa'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada kebesaran Allah. Lalu Allah akan tukarkan keadaan hati mereka daripada takut kepada tenang. Begitu juga seluruh anggota daripada menggeletar, menggigil jadi lembut dan stabil. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat 23 surah Zumar ini biasanya berlaku pada seorang yang difanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis tentang ihsan itu sendiri pun menyebut tentang fana, menyentuh tentang fana, yaitu pengalaman orang yang fana antara lain dia merasa kewujudan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Itulah yang digambarkan dalam hadis Nabi seolah-olah melihat. Kerana kewujudan zat Allah dirasakan dalam rohani dan jasmani. Begitu jelas. Sehingga dirasa takut, menggeletar, kesejukan. Tapi ditukari Allah dengan keadaan sebaliknya. Hati jadi tenang, seluruh anggota jadi stabil, tidak menggeletar, tidak lemah. Jadi daripada apa yang saya huraikan, memang wajar. Anak itu boleh berlaku. Tapi hendaklah kita ingat bahawa fana itu berlaku hanya sekali. Dikurniakan oleh Allah sekali. Kenapa sekali? Karena begitulah. Sesuatu kurniaan daripada Allah yang merupakan fana ini adalah kurniaan Allah yang merupakan salah satu karamah. Kemuliaan yang Allah kurniakan kepada seorang hamba-Nya. Maka karamah seperti ini biasanya tidak berulang. Dikurniakan oleh Allah kepada seorang hanya sekali. Dengan pengalaman yang sekali ini sudah memadai, sudah mencukupi. Dengan syarat orang yang dikurniakan oleh Allah fana itu sentiasa menjaga kurniaan Allah itu tidak diabaikan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah tidak akan mengambil satu-satu nikmat zahir atau batin yang telah dikurniakan kepada seseorang sehingga orang itu sendiri berubah hati.
Allah kurniakan fana, dia suka. Tetapi tak lama kemudian, dia abaikan, dia biarkan, dia tidak beramal, tidak berzikir. Jadi ini berarti dia berubah hati. Maka fana, kesan fana itu akan hilang. Tetapi apabila dijaga, fana itu kesannya begitu hebat. Apakah kesannya? Kesannya ada disebut oleh Allah ayat 2 hingga 4 surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Hanya saja orang mukmin yang sebenar ialah mereka yang apabila disebut Allah, hati mereka takut dan kecut, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka, zadatum iman. Dan mereka sentiasa berada dalam keadaan tawakal kepada Allah, sentiasa memandang kesempurnaan Allah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendirikan solat dan membelanjakan hartanya dengan cara yang terbaik. Solat dan membelanjakan harta apabila dilakukan dengan solat yang terbaik, infak harta terbaik, maka ibadat lain akan menjadi ibadat yang terbaik. Inilah kesan daripada fana, menjadi mukmin. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang mukmin yang sebenar, yang sampai kepada hakikat iman mereka sebenar. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka Allah sediakan berbagai derajat ketinggian di sisinya di dunia dan akhirat. Wa maghfiratun, dan Allah sediakan keampunan yang sempurna. Wa rizqun karim, dan rezeki yang sebaik-baiknya. Ini apa yang Allah sebut ayat 2, 3 dan 4 surah Al-Anfal ini. Inilah kesan daripada fana yang Allah kurniakan kepada seseorang. Dan fana itu saya sebutkan tadi hanya sekali. Ramai orang yang menyangka, yang salah sangka, yang salah faham, fana itu berlaku berkali-kali. Karena itu apabila mereka berzikir, mereka harap supaya sampai ke fana. Kebetulan pula, bila mereka berzikir, bertahlil, mereka terasa lupa, lalu jatuh. Kalau duduk tersungkur, kalau berdiri jatuh. Maka mereka menyangka itu fana. Setiap mereka berzikir, mereka fana. Awaslah, fana hanya sekali. Ketika zikir dalam uzlah dan khalwat dalam pimpinan guru, tidak berulang. Kalau seseorang yang berzikir harian, dia jadi lupa, dia jadi tersungkur, dia jadi lemah, itu bukanlah fana, itu kemungkinan besar adalah pengaruh daripada tipu daya syaitan. Ramai orang-orang yang berzikir tertipu. Ditipu dengan istilah fana. Kita sendiri boleh lihat dalam YouTube bagaimana orang berzikir akhirnya jadi jatuh, jadi lupa, jadi menjerit,
Jadi mengelepah, disangkanya itu fana. Sedang yang sebenar itu bukanlah fana, itu adalah pengaruh daripada syaitan yang menipu orang yang berzikir. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dengan menerusi fana itulah kita akan dapat mengenal diri kita dan mengenal Allah. Seperti orang yang difanakan, seperti ulul albab yang difanakan oleh Allah. Dia akan dapat mengenal diri dan Allah di peringkat zauqi. Karena itulah mereka dapat mengenal hakikat. Mengenal Allah di peringkat hakikat. Kalaulah kita gunakan ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu sebagai titik tolak untuk kita mengenal Allah, hendaklah kita fahami bahawa ada dua cara, ada dua peringkat, ada dua tahap mengenal diri dan mengenal Allah. Pertama, mengenal diri, mengenal Allah secara sama'i dengan ilmu biasa. Seperti yang telah saya sebutkan semalam. Melalui ayat-ayat Quran, melalui hadis-hadis Nabi, penjelasan ulama, kita dapat ilmu bahawa kita ni Allah yang jadikan. Macam mana proses kejadian kita dalam perut ibu dan seterusnya. Ini adalah mengenal diri di peringkat ilmu, di peringkat sama'i. Dengan itu kita yakin bahawa kita Allah yang jadikan. Tapi mengenal diri, mengenal Allah itu boleh ditingkatkan ke tingkat yang tertinggi, iaitu mengenal Allah secara zauqi, mengenal diri secara zauqi. Mengenal Allah, mengenal diri secara zauqi itu menerusi zikir dan tafakur. Seperti yang saya terangkan, seperti yang dilakukan oleh ulul albab, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa AS. Menerusi zikir dan tafakur, akhirnya kita difanakan oleh Allah. Ketika difanakan itulah, maka orang yang difanakan itu dapat mengenal Allah dan mengenal diri. Contohnya, apa yang Allah sebut dalam hadis Qudsi mengenai para wali Allah. Para wali Allah itu sudah difanakan oleh Allah. Karena itulah mereka dapat mengenal hakikat, mengenal diri dan Allah di peringkat hakikat, di peringkat zauqi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, terdapat dalam hadis Sahih Muslim. Allah berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Fama taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubsitu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Fa idza sa'alani la u'tiyannahu fa idza sta'adzani la u'idhannahu. Hadis Qudsi mengenai wali Allah ini boleh kita gunakan untuk memahami fana. Hadis ini bermaksud sesiapa yang memusuhi seorang wali itu, maka aku ikhtiarkan perang terhadapnya.
seseorang hambaku yang menghampirkan diri kepada aku dengan sesuatu amalan yang paling aku suka ialah bila mereka mengamalkan apa yang aku fardukan ke atasnya. Hambaku yang telah melakukan perkara yang difardukan itu sentiasa menghampirkan diri kepada aku dengan melakukan perkara-perkara yang disunatkan sehingga aku kasih kepadanya. Maknanya wali Allah itu sentiasa melakukan yang diwajibkan dan membanyakkan yang disunatkan. Tentunya antara yang disunatkan itu berzikir. Faida ahbabtuhu, apabila aku telah kasih kepada hamba tersebut, wali Allah sudah dikasih oleh Allah. Apa berlaku? Maka aku jadi pendengarannya yang digunakan mendengar, untuk mendengar, aku jadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Aku jadi tangannya yang digunakan untuk berkuasa, aku jadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Hambaku seperti ini, bila meminta aku akan kurniakan, bila minta perlindungan, nasihat aku akan lindungi. Kita pahami. Untuk sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubsitu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apa maksud? Allah jadi pendengarannya, Allah jadi penglihatannya, Allah jadi tangan untuk berkuasa, Allah jadi kaki untuk berjalan. Maksudnya, para wali Allah itu pada satu peringkat difanakkan diri Allah. Difanakkan sifat-sifat diri. Pendengaran, penglihatan, daya dan kekuatan, kewujudan diri. Semuanya difanakkan oleh Allah. Maka bila difanakkan oleh Allah, mereka rasa tidak ada. Semua itu tidak ada. Tidak ada penglihatan, tidak ada pendengaran, tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada kewujudan diri. Fana. Ketika itu, maka wali Allah tersebut kenallah diri. Kenallah Allah di peringkat tauhid. Jadi wali Allah ini dapat mengenal Allah di peringkat samai, di peringkat ilmu pada akal, dan juga di peringkat tauhid pada hati. Jadi wali Allah itulah orang yang mengenal diri, dapat mengenal Allah. Maknanya, seseorang itu akan dapat mengenal diri dan Allah sebenar-benar kenal hanya menerusi fana. Tanpa difanakan, seseorang tidak akan dapat mengenal Allah di peringkat hakikat, di peringkat dzauqi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Malam telah pun saya sebutkan bagaimana Ibnu Khaldun menjelaskan keadaan seseorang apabila melakukan mujahadah al-qaswi wal-ittila'. Bila kita dekatkan pandangan Ibnu Khaldun dengan konsep fana ini, maka akan lebih jelas apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun dan apa yang dimaksudkan fana dan apa yang dimaksudkan mengenal diri dan mengenal Allah sebenar. Ibnu Khaldun menegaskan apabila seorang itu melakukan mujahadah al-qaswi wal-ittila', tentunya ketika melakukan mujahadah al-qaswi wal-ittila' mesti di bawah pimpinan seorang syekh mursyid. Wajib ada pimpinan, tak ada tidak boleh dilakukan. Dan amalannya ialah sentiasa zikir dan tafakur. Apabila sentiasa zikir dan tafakur, kata Ibnu Khaldun, aspek rohani jadi kuat. Aspek jasmani jadi lemah. Apabila seseorang itu ketika melakukan mujahadah al-qaswi wal-ittila',
aspek jasmani sampai ke puncak lemah selemah-lemahnya, sehingga pandangannya hilang, pendengarannya hilang, daya kekuatannya hilang, wujud diri pun hilang, ini fana. Maka ketika itu kata Ibn Khaldun, aspek rohani jadi kuat sekuat-kuatnya, sehingga rohani orang tersebut tidak lagi dipenjara oleh jasmaninya. Roh orang tersebut sudah merdeka, sudah keluar daripada tubuh walaupun belum mati. Ketika itulah roh orang tersebut nampak, pandangan roh orang tersebut nampak resi-resi Allah yang berada di alam malakut. Jadi dengan sendirinya roh akan dapat musyahadah terhadap Allah seperti yang dialami sebelum roh masuk ke dalam tubuh yang disebut oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah kamu ketika Tuhan kamu Allah mengambil zuriat-zuriat anak Adam daripada tulang sulbi mereka. Maka ketika itu Allah SWT minta para roh manusia untuk naik saksi. Wa asyhadahum ala anfusihim. Sambil Allah berfirman, alastu bi rabbikum, wahai para roh manusia, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Bahkan ya Allah, engkaulah Tuhan kami saksikan. Pengalaman ini, peristiwa ini, roh kita belum dimasukkan dalam tubuh. Roh kita berada di alam alastu bi rabbikum, di alam sebaik-baik alam. Dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Kerana kenal Allah, menghadap Allah, musyahadah terhadap Allah. Tapi akhirnya roh kita dimasukkan ke tubuh kita. Bila masuk ke tubuh, roh kita sudah tidak kenal lagi. Rupa terhadap Allah SWT. Sehinggalah kita difanakkan. Apabila kita difanakkan, roh kita seolah-olah keluar daripada tubuh, maka roh kita dapat musyahadah balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kenal balik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tentunya dapat menyedari kita ini sebagai hamba-Nya. Dengan itu, maka menerusi fana, nyatalah seorang itu akan dapat kenal Allah secara zauqi dengan hati. Maka orang tersebut insya-Allah persis seperti yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya secara zauqi di peringkat di dalam hati, maka sesungguhnya orang tersebut kenal Tuhannya Allah secara zauqi. Sampailah ke tempat ihsan seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu golongan orang-orang yang menggunakan ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu untuk membangunkan ilmu mengenal diri, itu tidak betul. Kerana sejauh mana pun ilmu mengenal diri itu dihurai dengan bahasa, ditulis dalam buku. Itu masih di peringkat ilmu pun salah. Apatah lagi di peringkat hati, di peringkat zauqi. Tentunya lebih jauh. Oleh kerana itu, mereka yang menggunakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu untuk mencetuskan, melahirkan ilmu mengenal hakikat diri,
ilmu mengenal rahsia diri itu tidak akan sampai ke mana. Bukan itu caranya. Dan ilmu seperti ini timbul di zaman kemudian. Di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tidak ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apabila seorang itu dipanakkan, panaknya tamat. Seperti yang berlaku pada Nabi Musa, seperti yang berlaku pada golongan ulul albab, seperti yang berlaku mungkin di antara kita telah dikurniakan Allah panak. Panak itu akan berakhir. Seperti yang disebut mengenai panak Nabi Musa AS, falamma afaqa. Maka apabila Nabi Musa telah sembuh daripada panaknya, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Begitu hebat kesannya. Maha suci Engkau ya Allah, karena itu ya Allah aku serah diri dari batin aku untuk menjadi hamba-Mu sebaik-baik ampun ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin, aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin sebenar ya Allah. Jadi sesudah Nabi Musa ditamatkan panaknya, maka Nabi Musa dikatakan diletakkan oleh Allah dalam keadaan baqa' billah. Setelah panak billah. Kata Ibn Rajab Al-Hambali sebagaimana yang telah saya terangkan dalam qaul yang lepas, ketika seorang itu berada di tahap pertama seolah-olah melihat Allah ketika dipanakkan, ketika itulah Allah curahkan ma'rifah ke dalam ruang hati. Maka orang tersebut dinamakan arif. Kenalah dia Allah, kenalah diri. Arif billah. Tapi oleh karena fana, orang tersebut tentunya tidak dapat melakukan perintah-perintah Allah. Maka dinamakan nakis. Jadi arif nakis. Arif bila sifat kehambaannya masih ada kekurangan. Sebab orang yang fana, dia tidak melakukan apa yang Allah perintah. Tidak berdosa. Seperti apa yang saya sebut Ashabul Kahfi. Tapi apabila tamat itu ditamatkan oleh Allah, maka Allah letakkan orang tersebut dalam keadaan baqa' billah. Baqa' billah. Seperti wali Allah tadi. Sesudah tamat mereka dipanakkan, mereka rasa apa yang dia buat, apa yang mereka buat semuanya billah. Dan ini Allah ajar dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yara ila tariqaq awalam yara ila tayri faqum safatin wa yakbitna ma yumsikuna illa rahman. Apakah manusia itu tidak melihat burung yang terbang di atas kepala mereka, mengembangkan sayap, menginjukkan sayap? Tidak ada yang menerbangkan burung itu kecuali Allah yang bersifat rahman. Jadi orang yang telah dipanakkan oleh Allah, dia merasa apa saja yang berlaku semuanya dengan qadar dan irada Allah. Allah juga terangkan peristiwa tentera Islam dan Nabi Muhammad yang berjaya membunuh tentera kafir dalam medan perang. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Wahai orang-orang mukmin, falam taqtuluhum, bukan kamu yang membunuh tentera kafir di medan perang tadi. Walakinna Allah qatalahum, akan tapi Allah lah yang membunuh mereka. Tentera Islam berperang menghadapi tentera kafir, berjaya membunuh orang kafir. Pada zahirnya mereka yang menetap, yang melembing, yang memanah hingga mati.
Itu dalam pandangan mata kepala kita pada zahir. Tetapi pada hakikatnya Allah sebutkan walakinnallaha qatalahum. Akan tetapi Allah yang membunuh. Bagi orang yang hanya ada ilmu, akal, susah nak terima. Tapi bagi orang-orang yang telah dipanakkan oleh Allah, yang berjaya menggunakan hati, mereka senang faham dan nampak kebenaran apa yang Allah tegaskan. Tapi Allah lah yang membunuh tentera kafir itu. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah ramah. Ya Muhammad, bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar. Perkataan ramah itu artinya melempar. Ada riwayat menyebutkan Nabi Muhammad diperintah oleh Allah menggenggam pasir lalu ditempatkan ke arah musuh. Maka musuh jadi lemah. Jadi kalah. Ada setengah ahli tafsir naktikan Roma itu Nabi Muhammad itu memanah. Panah musuh, kena mati. Jadi Allah Ta'ala terangkan, ya Muhammad, engkau bukanlah yang melempar, bukanlah yang memanah musuh. Tapi hakikatnya mereka, Allah lah yang memanah mereka sehingga mati. Ini tuan-tuan, orang yang pernah dipanahkan oleh Allah, dia akan dapat melihat, memahami dan melihat kebenaran apa yang Allah sebut. Tapi bagi mereka yang tidak pernah dipanahkan oleh Allah, guna akal semata-mata, ilmu pada akal semata-mata, maka mereka susah untuk memahaminya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah juga menjadikan apa yang kamu lakukan. Untuk beriman dan memahami Allah menjadikan diri kita senang. Tapi untuk main dan mengimankan Allah menjadikan perbuatan kita sangat sukar. Hanya orang yang telah dipanakkan oleh Allah sahaja yang akan dapat memahami dan menerima dengan mudah, mengimankan dengan mudah apabila mereka berdepan dengan ayat tersebut. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah juga menjadikan apa yang kamu lakukan. Jadi setakat ini sajalah untuk malam ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini ada satu pertanyaan. Apakah maksud tajalli? Jadi saudara kita ini ingin mendapat perangan apa makna tajalli. Tadi saya bacakan ya ayat 143 surah Al-A'raf. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa harra Musa sa'iqa. Tajalla. Daripada tajalla ni tajalli. Makna tajalli itu ialah zahir, nyata. Kalau suatu makhluk yang kita tak nampak, macam jin, macam syaitan, tiba-tiba dia menjelma depan kita, itu tajalli lah. Jadi tajalli ni menjelma, zahir. Daripada tak nampak, tiba-tiba nampak. Itu tajalli. Lamma tajalla rabbul jabali, ayat ini adalah ayat mutasyabih. Tidak boleh dimaknakan dengan makna bahasa. Taklah ditakwilkan. Kalau dimaknakan dengan makna bahasa, sudah menyalahi akidah. Falamma tajalla rabbuhu, kalau diterjemahkan secara bahasa, maka apabila Tuhannya Allah itu menampakkan diri.
Jadi tak betul. Jadi apa yang boleh dinampakkan oleh Allah ialah ayat kewujudannya. Kerana Nabi Musa ingin melihat Allah. Yang boleh dilihat hanya ayat kewujudannya. Tanda kewujudan zat Allah. Yang tersirat dalam Bukit Tursina dan kejadian sekitar. Jadi Allah zahirkan. Zahirkan di mana? Zahirkan dalam pandangan hati, pandangan roh. Tentunya bila pandangan hati, pandangan roh diizinkan oleh Allah untuk melihat ayat-ayat Allah yang tersirat dalam kejadian, maka pandangan mata kepala hilang. Begitu juga berbagai fungsi telinga, pendengaran, penglihatan, kewujudan diri, daya dan kekuatan semua akan jadi hilang. Itu namakan fana. Jadi Allah SWT tajallikan ayat wujudnya zat Allah menerusi Bukit Tursina. Sehingga pandangan mata kepada Nabi Musa tidak lagi nampak wujudnya kejadian Bukit Tursina dan sekitarnya. Maka tajalli ayat Allah menerusi Bukit Tursina tadi dapat disaksikan oleh roh. Ini yang dinamakan musyahadah, ar-ruh lil musyahadah. Ar-ruh lil musyahadah. Ini pengalaman roh musyahadah terhadap ayat wujudnya Allah yang tersirat pada Bukit Tursina dan kejadian sekitarnya. Musyahadah roh Nabi Musa tadi ya, akan terus sampai ke dalam sir Nabi Allah Musa. Bila sampai ke dalam sir Nabi Allah Musa, itulah tajalli yang sebenar. Kerana ulama menegaskan roh itu lil musyahadah. Walaupun ada juga proses tajalli. Tapi ar-ruh lil musyahadah. Roh itu untuk musyahadah. Wasirru lit tajalliyat. Sir itu untuk menerima berbagai tajalli Allah. Yang akhirnya musyahadah roh Nabi Musa terhadap ayat kewujudan zat Allah ini disampaikan oleh Allah ke dalam sir, tersimpan di dalam sir dan tidak akan hilang kecuali apabila seorang itu mengabaikannya. Jadi sebab itulah tajalli itu ialah sampainya rahsia-rahsia Allah tadi ke dalam ruang sir dan tersimpan di situ. Karena yang boleh menerima tajalli ialah sir. As-sirru li tajalliyat. Dan ulama tasawuf menjelaskan sir itu seperti gedung ilmu, seperti gedung ilmu atau seperti gedung yang sangat anjal, sangat ajaib. Karena sir itu sebagai gedung ilmu, bila dimasukkan oleh Allah berbagai ilmu, semakin membesar, makin luas. Semakin Allah melimpahkan berbagai tajalli ke dalam sir, masukkan berbagai rahsia-rahsianya ke dalam sir, maka sir orang mukmin tersebut semakin luas, semakin besar. Tidak akan penuh. Sehingga ada setengah orang sufi menegaskan bahawa Allah SWT pernah berfirman, langit dan bumiku tidak akan dapat menampung rahsia-rahsia aku. Kalau aku curahkan
resik aku ke dalam langit dan bumi, maka langit dan bumi tidak boleh menampung resik-resik aku. Tapi tidak begitu sir seseorang hamba-Ku boleh menampungnya. Kerana sir seseorang hamba Allah, seorang manusia itu bersifat anjal, dimasukkan makin luas, jadi besar. Banyak resik Allah masukkan, tajilkan dalam sir, maka semakin luas, semakin luas. Sebab itulah Ibnu Athaillah menyebutkan di dalam kitabnya Hikam, sir orang yang sembahyang itu semakin luas, semakin luas. Tattasi'u fiha mayadinul asrar. Sir orang yang sembahyang, orang menunaikan solat itu semakin luas, semakin luas. Kerana dalam ketika sembahyang, bila seorang itu sembahyang dalam keadaan khusyuk, Allah limpahkan dalam ruang sir berbagai ilmu yang tak habis-habis. Maka sir itu semakin membesar, semakin luas, semakin luas. Itulah makna tajalli. Jadi apabila kita dalam sir kita ni dipenuhi oleh rahsia-rahsia Allah, tersimpannya ilmu, tersimpannya makrifatullah, maka apabila kita melakukan sesuatu yang baik atau mengelakkan keburukan, semuanya itu berpunca daripada sir. Misalnya apabila kita pergi ke masjid, sampai di masjid kita solat jemaat, kita sangka kita pergi masjid tadi kerana adanya ilmu, ada ingatan kita bahawa pergi masjid sembahyang jemaat itu wajib. Kita ingat kerana itu kita pergi. Sebenarnya pemergian kita ke masjid itu tadi kerana di dalam sir kita ada maklumat tersebut, lalu maklumat tersebut disampaikan ke dalam akal kita. Dia sampai kepada akal kita, dia akan masuk ke dalam hati kita. Maka hati kita lah yang mengambil keputusan untuk pergi ke masjid. Begitulah proses bila kita melakukan sesuatu kebaikan berasal daripada sir, pergi ke akal, balik ke hati, hati putuskan untuk melakukan, akhirnya balik ke akal. Kerana itulah kita fikir akal kita segala-galanya, padahal sebenarnya ialah sir. Jadi itulah maksud as-sirru li tajalliyat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah, amalan sunat yang paling mudah diamal, paling baik ialah zikrullah. Kerana Sayyidina Ali pernah memohon Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala aktur Allah wa ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu jalan, satu tarekat, satu amalan yang bila diamalkan sangat untuk sampai kepada Allah dan ridhoannya, sangat mudah diamalkan oleh para hamba Allah dan sangat afdal di sisi Allah SWT. Maka Rasulullah menjawab dengan sabdanya, ya Ali, wahai Ali, alaika bimudawamati dzikrillah sirran wa jahran. Kalau engkau mau amalan yang kau kehendaki itu, wajiblah di atasmu ya Ali sentiasa zikrullah, sama ada secara sir, tak ada suara, ataupun jihar bersuara. Jadi betul.
Cara mencari seorang guru mursyid, apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitabnya Al-Ghunyah, diulang oleh beberapa ulama tasawuf kemudiannya seperti Syekh Abdul Wahab Syar'i dalam kitabnya An-Nawar Qudsiyah. Mestilah kita mohon Allah sembahyang hajat dan taubat dan hajat selalu. Doanya dalam bahasa kita, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku seorang hamba-Mu yang boleh memimpinku untuk mengenal Engkau. Allahumma dullani ala man yadullani ilaika. Kita boleh sebutkan bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, ya Allah, Engkau tunjukkanlah kepada aku seorang alim, seorang semit yang boleh membimbing aku untuk mengenal Engkau, ya Allah. Kalau kita lakukan begitu selalu, insya-Allah satu masa Allah akan temukan kepada kita seorang mursyid. Itulah caranya. Ini ada satu soalan. Fana sebenar dengan fana jin. Fana sebenar dengan fana jin memang banyak perbezaannya. Biasanya si mursyid yang memimpin, temannya dia akan tahu apakah beza antara fana jin dengan sebenar. Tapi kita dapati ada juga syekh yang memimpin jemaah yang tidak tahu, tidak dapat membezakan antara fana jin dengan fana sebenar, antara zauq atau jadbah daripada Allah dengan jadbah syaitaniah, jadbah daripada syaitan. Kerana itulah maka ini menjadikan salah satu sebab, satu faktor yang menjadikan amalan yang sangat baik, iaitu zikir dan tafakur, uzlah dan khalwat atau bersuluk yang begitu baik, akhirnya menjadi punca keburukan. Kerana berpunca daripada syekh yang memimpin suluk, yang zikir tak faham apakah beza antara fana syaitan dengan fana yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perbezaannya, fana jin, fana syaitan ini akan berlaku pada seorang jemaah berkali-kali. Makna berkali-kali, mungkin pada hari ke dia fana, hari keempat dia fana, siang dia fana, malam dia fana lagi. Dia esok dalam satu hari mungkin dia mendakwa fana sampai 5-6 kali. Ini nyata sekali, fana yang ulang-ulang ini senang kita jadikan panduan. Itu adalah fana syaitan. Sehingga kadang-kadang kita boleh, jemaah boleh nampak, boleh tahu si fulan itu bila bersuluk fana. Selalu fana. Kadang-kadang mereka tidak sebut fana. Mereka sebut mabuk. Dia itu bila bersuluk dia mabuk.
Itu mabuk. Makna mabuk tu fana. Tapi sebenarnya bukan. Kerana fana itu dia sekali dalam keadaan tertentu. Sebab itulah syekh itu atau guru yang memimpin sebelum itu mesti dia faham. Ya, faham dan dapat membedakan fana jin, banyak syaitan dengan fana yang sebenar. Ini senang saja kalau seorang syekh itu ada pengalaman. Ada pengalaman. Bila syekh itu tanyakan pada muridnya yang mengaku fana itu satu dua soalan yang berkaitan dengan pengalaman fana yang didakwanya itu, insya-Allah akan tahu. Misalnya bila dia zikir, dia terus jadi fana. Pagi dia zikir jadi fana, tengah hari dia zikir jadi fana. Malam bukan fana saja, ketika dalam fana itu dirasakan pergi ke merata-rata tempat, mengembara dengan roh ke sana kemari. Itu fana syaitan. Kerana fana sebenar itu mengenal Allah, bukan itu. Biasa guru yang memimpin jemaahnya akan tahu. Mesti tahu membedakan. Kalau tidak tahu membedakan, ini akan jadi masalah pada jemaah tersebut. Tuan Guru, Datuk, adakah fana ini boleh berlaku ke atas salib di luar suluk? Itu kan dulu. Di luar suluk atau hanya dalam suluk? Dua, dan bolehkah seorang yang tidak bertarekat di bawah bimbingan seorang syekh dapat kekurniaan fana? Adakah bahaya seorang itu mengamalkan zikir-zikir tarekat darajah tanpa bimbingan seorang guru mursyid, dan bedanya dengan amalan zikir wirid kebiasaan, apakah satu kewajipan wajib seorang mukallaf yang benar-benar ingin Allah secara tauqian mencari guru mursyid beramal dalam tarekat? Terima kasih. Panjangnya. Ini ada seorang pendengar ni, dia bertanya banyak soalan. Satu, bolehkah fana itu berlaku pada seorang salik di luar suluk atau hanya dalam suluk? Fana ini dalam suluk boleh, di luar suluk boleh dua-dua. Tapi itulah biasanya sekali saja dalam sepanjang hidup kita. Ada memang seorang yang ketika suluk tidak difanakan, tapi di luar suluk kerana dia rajin berzikir tiba-tiba jadi fana. Sebab itulah setengah syekh melarang murid-muridnya di luar suluk beramal dengan nafi isbat kerana ditakuti nanti fana, tak ada siapa yang mengetahui dia fana. Kerana keadaan seorang fana itu macam orang yang mati. Jadi takuti tak ada sesiapa yang ketahui, disangkanya oleh keluarga dia mati. Kerana orang fana ni memang begitu. Ada seorang murid tiba-tiba jadi fana, iaitu apabila dia meniti sebatang jambatan kayu, jambatan itu patah. Lalu beliau
Lalu murid ini masuk dalam air yang dalam. Air itu jernih. Keluarganya akhirnya mencari hamba Allah ini. Akhirnya keluarganya dan orang kampung menemui dalam air. Sudah berjam-jam dalam air. Disangkanya mati. Dibawa balik. Macam tidak bernapas. Tapi akhirnya berapa jam kemudian hamba Allah ini sedar. Dia bercerita sebenarnya dia tidaklah pingsan. Bila patah saya jambatan itu, dia masuk dalam air, tiba-tiba dia rasa duduk dalam sebuah masjid, orang ramai sedang berzikir, maka beliau pun numpang berzikir sama. Sehinggalah orang ramai datang menyelamatkannya. Jadi maknanya memang boleh seorang itu anak di luar suluk. Memang boleh, tapi jarang. Yang biasanya ketika dalam suluk. Yang kedua, bolehkah seorang yang tidak bertarekat di bawah bimbingan Syekh? Naikkan sikit. Bolehkah seorang yang tidak bertarekat di bawah bimbingan seorang syekh mendapat kurniaan fana? Jawabnya, dari segi kemungkinan mungkin. Tapi ulama tasawuf kata nadir. Nadir itu seperti tak berlaku. Ada orang yang tidak bersolok, tidak berzikir dengan mana-mana tarekat, dia beramal biasa, difanakan oleh Allah, ada. Tapi ulama tasawuf memberi jawapan mereka dalam banyak kitab, nadir. Wan nadir kala adam, jarang. Seperti jarangnya orang jadi kaya raya kerana bertemu dengan harta karun. Yang ketiga, apakah bahaya seorang itu mengamalkan zikir-zikir tarekat, zikir darajat tanpa bimbingan seorang guru mursyid? Dan apakah bedanya amalan zikir tersebut dengan wirid kebiasaan zikir khasanah? Jadi soalan yang ketiga ni ada dua soalan. Apakah bahaya seorang yang mengamalkan zikir-zikir tarekat tanpa bimbingan? Bahayanya ialah tipu daya syaitan. Contohnya ada seorang ustaz yang saya temui, bila dia mendengar sarahan mana-mana ustaz, bila ustaz itu menyebut tentang Allah, tentang kerohanian, ustaz ni akan tiba-tiba tersentak dan menggigil-gigil. Allah. Jadi ustaz ni jadi begitu. Bila dah selalu saya nampak ustaz ni jadi begitu, akhirnya saya tanya pada ustaz itu, bilakah ustaz jadi macam ini? Dia kata sejak dia belajar satu tarekat, dia amalkan di rumah. Dia belajar tarekat tapi dia amalkan sendiri di rumah. Zikir malam-malam. Dia jarang bertemu guru. Jadi satu malam bila dia berzikir, bangun malam, tiba-tiba didatangi oleh seorang hamba Allah pakai jubah putih, senyum-senyum. Tapi ustaz ni biarkan saja, dia terus berzikir. Hamba Allah ini mengecilkan diri, kecil sampai ke sekecil ibu jari. Lalu masuk dadanya. Inilah syaitan masuk dada ustaz tersebut.
Akhirnya bila saya keluarkan dengan memukul dadanya, syaitan itu keluar. Akhirnya ustaz tersebut tidak lagi berlaku seperti sebelumnya. Bila saya tanya berapa tahun ustaz jadi macam ni, itulah sejak saya bertarekat ni. Adalah 2-3 tahun yang lepas. Itu contohnya. Dia bertarekat tidak ada bimbingan, memang syaitanlah akan membimbingnya. Adapun perbezaan antara zikir darajat dan zikir hasanat, perbezaannya ialah zikir hasanat ni dia tidak ada adab, tidak ada peraturannya, tidak ada kaedahnya, tidak perlu muraqabahnya, segala-galanya tidak ada. Tidak ada adab sebelum zikir, tengah zikir, sesudah zikir. Macam zikir hasanat yang selalu kita amalkan beramai-ramai lepas solat, dipimpin oleh imam. Itu adalah zikir darjat, zikir hasanat. Zikir hasanat ini menurut Imam Ghazali dapat pahala yang banyak, tapi tidak dapat meningkatkan tauhid. Tidak dapat meningkatkan tauhid. Tidak dapat menghidupkan hati sehingga hati itu ditingkat-tingkatkan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah daripada hati yaqadah kepada khudur, kepada ghaibah. Zikir yaqadah, zikir khudur, zikir ghaibah. Zikir ghaibah itulah fana. Jadi itulah di antara perbezaannya. Kita boleh tengok dalam kitab Hidayatus Salikin, dalam bab zikir, di mana Syekh Abdul Samad Imami menerangkan dengan jelas, dengan ringkas begitulah. Kemudian apakah satu kewajipan bagi seorang mukallaf yang benar-benar ingin mengenal Allah secara zauqiyah, mencari guru mursyid, beramal dengan amalan tarekat. Ini disebutkan oleh Syekh At-Tayyibi. Syekh At-Tayyibi ialah seorang ulama tasawuf. Kata-kata beliau dikotkan oleh Syekh Ahmad, Syekh dikotkan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi, seorang bekas pensyarah Universiti Azhar, dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Saya ulangi lagi. Syekh Muhammad Amin Kurdi adalah bekas seorang pensyarah Universiti Azhar yang beramal dengan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang mengamalkan Tanwir Qulub. Dalam kitab Tanwir Qulub itu, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi telah menyebutkan kata-kata seorang ulama tasawuf yang terkenal yang bernama Syekh At-Tayyibi. Kata Syekh At-Tayyibi, wajib bagi seseorang itu mencari guru mursyid. Sekiranya dia mencari guru mursyid di daerah tempat tinggalnya tidak ada, mestilah wajib bagi dirinya mencari guru mursyid itu di daerah yang lain. Sehingga kalau di dalam negerinya tidak ditemui mursyid, wajib dia musafir keluar negara untuk mencari mursyid. Sekiranya ibu bapanya menghalangnya daripada keluar negara, maka orang tersebut boleh abaikan, boleh pedulikan halangan ibu bapanya kerana usahanya untuk mencari seorang si mursyid. Kata Syekh Tayyibi, kenapa seorang itu wajib mencari si mursyid? Walaupun dia seorang alim besar sekalipun, wajib juga dia mencari. Sebab yang maksum hanyalah Nabi dan Rasul-Rasul saja.
Selain daripada Nabi dan Rasul tidak maksum. Ada saja uyub al-qalbiyah. Ada saja berbagai aib dalam jasmani dan rohaninya. Dalam tingkah laku yang zahir dan batinnya. Ada saja keaibannya. Ada saja sifat-sifat jahatnya. Yang memerlukan bimbingan seorang doktor rohani, yaitu Syekh Mursyid. Itulah pandangan Syekh At-Taibi yang dikotkan oleh Syekh Muhammad Amin Budi dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Kitab ini telah pun saya terjemah ke bahasa Melayu dan saya beri title Membentuk Jiwa Sufi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Ini soalan ni insyaAllah saya jawab pada kuliah yang lain ya. Kenapa orang yang berzikir ni jadi gila ya? Saya telah tulis satu kertas kerja yang bertajuk Gila Isim. Okay. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dah.